So basically, when you click the DesiLab software, you open the apps, and then it will pop up something like this lah. Dia akan buka macam ni. Di dalam kelas dengan Dr. Cikgu Edi, anda belajar berkenaan dengan measurement, theory of measurement. Mungkin you dah belajar tentang characteristics of sensors, how can we use the sensors, which sensors is being used for the applications, especially untuk mechanical measurement. So at the end part of the sensors tu, dia akan masuk ke dalam data acquisition. Macam saya tunjuk ni lah, data acquisition ni. Data acquisition ni, you boleh tengok lah. So ini yang kita akan pakai. So dalam komputer masing-masing memang ada sound card. Jangan cuba buka pula kan rosak belakang. Tapi memang semua ada sound card. So sound card ni sebenarnya apa dia buat ialah dia receive signal voltage daripada sensors, iaitu kita punya mikrofon ni, which is mikrofon ni dia convert saya punya sound wave daripada suara saya ni kepada electrical signal lah. Dia adalah conversion dia lah. Nanti you mungkin boleh tengok dalam detail Dr. Cikgu dia akan terangkan how that sound pressure can be converted into electrical signals. So the electrical signals ni dia akan mengalir masuk ke dalam sound card lah. Sound card. Okay. So macam mana kita nak tengok kita punya sound card berfungsi ke tidak di dalam software itu? So saya akan tengok, saya akan pergi. Okay, saya akan klik dekat sebelum saya pergi pada situ, perhatikan sama je. Semua sama je kan, dia tab ni sama je. Dia ada file, edit, modules, measure, all these things tab ni. Kalau you familiar with the Windows based punya computer, and then this is actually very easy for you lah. Unless you are actually fan of MacBook. Orang yang biasa pakai MacBook and then susahlah dia nak tak faham. Tapi basically all of us familiar with the Windows based software. So dia ada sebenarnya samalah jenis tab macam ni dan jenis window macam ni. So dia ada 1, 2, 3, 4 windows 4 main windows, which is kat sini ialah window untuk modules, and then we have a working sheet ataupun kita panggil programming area lah. Kita akan buat programming kita kat kawasan ni. Dan kita ada bawah ni ialah ni just saya kecilkan lah daripada ni. Sebab kita tak ada perlukan benda ni pun, ini just a record of dia punya ni lah programming dia tu, dia load unload apa semua dia akan tunjuk kat sini. Tapi kita bagi kita pengguna, kita tak tengok sangat lah benda ni, kecuali kalau kita nak buat kita nak tengok balik apa masalah, apa yang berlaku. Let's say ada berlaku masalah, kita boleh track down what is happening. Dekat bawah ni dia ada just kat belakang sini dia just information on the input output punya source lah sebenarnya. So saya rasa ni kita tak payah nak tengok sangat. Kita tengok pada dua yang besar ni lah. Satu buat modules part, and the other one is the working area ataupun worksheet. Okay. So kalau tengok sini, kalau kita klik dekat input and output punya module ni, kita klik you can see that we have a lot of modules ataupun a lot of, actually this is all the device that connected to the computer, which is kalau if you can see that we have DDE RS ni driver. Okay, so the driver ni memang dia refer to the sound card. So kalau anda klik di sini, nampak anda input output, memang ini adalah refer sound card saya berfungsi lah. Kalau sound card anda tak berfungsi, dia akan tak ada benda ni. So ada lagi lain-lain lah, macam DDE, RS232, ICOM, IEEE 488, Modbus. Ini NIDAQ Max ni ialah saya punya ni. Dia detect awal-awal saya punya ni lah DAQ ni, sebab saya dah pernah guna DAQ ni sebelum ni. So dia detect. In fact kalau saya sambung sini, saya sambung ke komputer, insyaAllah dia akan hidup lah benda tu. So sekarang ni saya klik, apa jadi? So dia ada, pasal dia, tapi cuma dia tak boleh connect lah. Dia ada tapi cuma dia tak boleh connect. Alright, so
So kita nak demo sikit lah, macam mana kita nak tunjukkan dia punya how the software can interact with the sound card. Just click the analog input ni, tekan, ditarik masuk dalam ni, and then easily seolah-olah macam kita dah bawa masuk sound card tu ke dalam kita punya area permainan kita lah. So once kita masuk dalam tu, kita boleh main macam-macam lah, kita boleh setting dia semacam-macam. And simply if you want to see the results of the sound wave tu, kita go to the display, cari, saya kecilkan semua, senang supaya nampak. Saya kecilkan semua. So banyak input output, trigger function, mathematics, statistic, go to the cari display. Ni display So display ni dia akan tunjukkan semua display punya graph, mungkin digital, dalam bentuk digital meter, dalam bentuk analog meter. Semua jenis display lah yang boleh menunjukkan apa yang berlaku di dalam kita punya measurement tu. Okay, so saya pilih nanti nak tengok carta YT chart, ataupun dengan kata lain magnitude Y versus T, ataupun lawan dengan masa. So saya tarik ke dalam saya letak situ, and then saya connect dia berdua, kawinkan dia, dan dia akan wujud satu hubungan lah. Ni hubungan sah hubungan yang sah bukan hubungan terlarang, ini hubungan sah. Itu satu cara. Ataupun kita paksa dia kawin secara jauh jarak jauh kita klik sini, kita klik kat sini, pun dia dah ada hubungan jarak jauh, kawin secara online. Sorry, maaf, saya tersalah guna term viral zaman sekarang. Okay, sekarang ni dia dah connect, which is anything that from the analog input is transferred to the kita punya output lah. So how to see the output? Kalau anda perasan, mungkin anda belum perasan lagi, dia sebenarnya di belakang ni sebenarnya dia ada, kalau saya kecilkan ni, nampak tak? Tak nampak tak ada. Sepatutnya dia nampak window tau sebenarnya. Dia ada satu window khas untuk dia. Tak apalah, saya besarkan window tu. Ni saya klik sini, dia akan keluar itu pop up restore all windows. Sebenarnya bila kita boleh. Sorry saya tak jelas. Minta maaf. Terima kasih pada yang bertanya. Okey, apa saya buat? Saya right click dekat line tu. Nampak jadi hitam macam tu. Itu yang pertama. Right click yang kedua. Right click kedua, dia hilang terus. Okay, right click bukan left click. So kalau nak ni, you left click balik, left click dekat sini, you left click dekat sini, and then you ada balik lah. Okay. Terima kasih pada yang bertanya. Ingat saya pun tak ingat nak beritahu. Okay, okay, nanti kalau saya tak faham boleh terus potong dan tanya terus. Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama tak mendapat nanti. Okey, kita teruskan. Okey, dengan ni. Ni. So, bila kita semua display ni, YT chart, XY chart, chart recorder, polar plot, diagram, kalau kita ambil ni, dia sebenarnya dia akan mewujudkan satu window khas untuk dia. Contoh saya ambil satu lagi. Saya ambil digitometer. Saya letak sini. Sebenarnya dia telah mewujudkan satu lagi window. So kalau kita restore all windows ni, klik, dia terus keluar. Ada dua window yang keluar. Satu digitometer, satu lagi YT chart. Okey, nampak Saya tak bawah sikit supaya nampak balik kita punya saya susun balik lah supaya nampak cantik sikit kita punya paparan. Okey, ini saya nak ataskan sikit. Tapi cuba perhatikan baik-baik bahawa digitometer tidak connect dengan kita punya ni. So kalau kita run ni dia akan marah lah. Dia akan marah lah. Dia kata module input is open. Dia marah. So kita kena pastikan dia tersambung lah. So of course the input from digitometer can be from sound card lah, sound card. So saya left click line ni ke sini. Ataupun left click sini. Tak boleh. Dia kena left click atas line. Left click atas line dan left click dekat kosong, and then dia connect lah. So
the input the source from sound card ni akan pergi, dia akan pecah dua. Satu dia pergi sini, satu lagi dia akan pergi ke digital meter. Tu satu cara. Ada satu cara lagi. Saya right click, saya padamkan line ni. Saya right click sekali lagi. Saya pindahkan ni ke sini. Saya akan buat macam ni. Saya double click dekat YT chart ni. Saya double click, saya akan buka pop up untuk dia punya properties dia. Saya double click, nampak dia keluar properties kan. Okey, apa kita buat? Kita tekan copy inputs. Tapi sebelum kita tekan OK, biasanya saya akan namakan dia dulu. Saya akan tukar jadi chart 1 lah. Chart 1. Mungkin banyak chart, kita buat chart 1, chart 2, 3. Okey. Alright, so saya tekan OK. Satu lagi. Biasanya saya akan buat auto scaling. Tapi ada keadaan kita tak payah auto scale. Tapi tak apa. Kita tekan auto scale dulu. Kita tekan OK. Dan nampak dia wujud satu laluan keluar daripada sini. So kita klik dia ke sini. Okay. Dia seolah macam laluan dia daripada sini, dia akan masuk, dia akan display kat sini. Tapi signal yang sama, dia akan keluar balik, dia akan masuk sini dan dia keluar dekat digital meter. Tadi kita dah set up properties ataupun kita dah set up modules, bukan properties, silap menggunakan perkataan. Kita dah set up untuk ni, dan kemudian kita akan set up untuk digital meter pula. So saya double click dia, dan nampak dia ada benda ni. So basically you can see all these things here. You can try to play around. You klik je apa-apa yang boleh, dan you tengok apa jadi. Tapi untuk kali ini, just model name biasa saya akan buat digital meter lah. Saya akan buat penamaan saya sendiri supaya saya faham digital one. And then kita tengok kat sini, line saya biar je. Cuma ni display, apa yang kita nak display? Kita nak display single value apa. Kita display, contohnya saya nak tengok let's say dia ada 4 je kat sini. Minimum value, maximum value, mean value and RMS. Jadi saya nak tunjuk kat sini ialah maximum value. Contohnya maximum value yang ada dekat signal tu. Okey, saya tekan di sini dan saya akan pastikan decimal dia mungkin saya buat maksimum 4 decimal. Jangan tekan copy input, nanti dia akan ada satu gig ending. Nanti bila kalau satu gig ending, nanti dia marah, nanti dia tak connect mana-mana. So jangan buat apa-apa kat sini. So line, tekan OK, dan dia jadi macam ni, dan kita dah boleh run lah. Kita dah boleh run. Kita tekan ni run, ni start measurement. Start measurement mean dia akan collect all the sounds from kita punya microphone, dan dia akan display dekat ni lah, dekat graph ni. Okay. Alright, so saya tekan run. Dah keluar lah. So nampak so kalau anda boleh lihat sekarang apa yang berlaku, ini adalah paparan kita. Dia tunjukkan display signal suara saya. Kalau saya tak bercakap, apa jadi? Dia tetap akan keluarkan signal juga sebab dia menunjukkan dia auto scale kan. Dia auto scale, which is kalau saya tak bercakap pun akan ada suara-suara lain lah. Mungkin noise daripada bilik saya ni ke, dia akan auto scale lah, dia akan scale balik jadi besar. Kalau kita let's say kita stop, kita tak buat auto scale, dan kita remain dia macam tu, maknanya default dia akan buat 5 dengan negatif 5. So apa jadi kalau kita run? So dia akan dapat macam ni lah. Dia akan dapat macam ni. Senyap. Ada signal. Saya cakap perlahan pun dia perlahan lah keluar. So tu keadaan ni. Kalau kita nak tengok bagus ke tak bagus auto scale tu terpulang kepada kita punya cara kita nak tengok signal lah. Ada keadaan kita pakai auto scale, ada keadaan kita tak pakai auto scale. Cuba perhatikan pada digital meter. Dia mencatatkan apa? Dia mencatatkan maximum value lah kan. So let's say saya stop kat sini. Saya pause signal. Dia tak nak pause pula. Saya stop lah senang. Alamak. Dia pause dekat sini. Tak nak. Saya nak pause dekat suara tinggi sikit. Okey, nampak. So dia pause kat sini. Kalau tengok ni, dia punya signal dia lebih kurang ni maksimum kat sini. So lebih kurang 3 lah. Kalau kita tengok pada exam ni,
So 3 lah, 3 point something. So dia kenalah sama lah macam ni. So basically saya buat macam ni lah, senang. Saya buat ke situ. So banyak lagi mungkin dalam kita punya signal tu kita boleh tunjukkan selain daripada maximum value, kita boleh tunjukkan banyak lain lah. Mungkin kita boleh tunjukkan nilai-nilai minimum value, RMS, kita boleh kecilkan, kita boleh besarkan size dia. Terpulang pada kita nak buat macam mana supaya kita boleh tengok apa yang this is a virtual instrumentation. Kita boleh tunjuk apa kita nak lah. So banyak lagi proses-proses lain yang kita boleh buat. Contohnya di akhir nanti kita akan buat sound level meter. Kita nak buat sound level meter. Kita nak suruh you gunakan laptop ni, gunakan mikrofon untuk dapatkan bacaan sound level meter lah. Level meter dekat dalam you punya bilik ke, ikutlah mungkin you nak catatkan suasana hari raya suasana hari raya di rumah selepas tak ada PKP. You ambil botol bising di rumah dengan orang yang ada, you letak situ, letak meja inilah sound sound bila ada ramai orang dalam bilik. Lepas tu ambil lagi bacaan lain, bacaan yang tak ada orang. Yes. Terpulang lah kalau you nak buat paranormal. You minat paranormal, you buat. Kita ada function kita boleh buat filtering. Kita macam hanya filter sound yang so orang cakap paranormal punya sound ni dia low frequency atau ada kadang-kadang dia high frequency. Kena ingat kita punya pendengaran kita ialah 20 Hz sehingga 20 kHz. Itu pendengaran kita. So pendengaran selepas itu kita tak dengar, hanya orang-orang yang boleh peka pada pendengaran itu saja dengar. So mungkin pada sound yang di luar range manusia ni, itu range yang paranormal lah. So you boleh buat, you filter lah, jangan ada sound yang kita boleh dengar, just keluarkan sound yang kita tak boleh dengar je. Itu terpulang pada you lah. Tapi masalahnya kita punya sound card ni biasanya range sound card kita sampai 11,000 je. Dia tak boleh ambil higher frequency. So basically sound paranormal tu dia embed sekali dengan sound kita. So itulah, mungkin yang mikrofon yang lain tu, yang orang buat paranormal tu mungkin dia cari mikrofon yang khas, yang memang bukan range manusia punya range. That's why kalau anak-anak kecil kan, anak-anak baby kadang-kadang haiwan dia boleh dengar range yang bukan, yang tak boleh didengari oleh manusia. So that's why kadang-kadang dia orang ada reaction pada sound yang kita tak dengar pun. Okay, so itulah tu sikit cerita lah, macam berkenaan dengan sound lah. Okay, so ini basic saja. Basic saya nak tunjuk sikit lah dalam sejam ni. Sebenarnya anda boleh lihat seterusnya. Saya akan continue dalam sesi-sesi makmal ni, cara-cara nak menggunakan Zilab. Sedikit-sedikit saya akan tambah teori, dan anda boleh refer juga dengan dalam saya punya video nanti, akan ada lagi lah advance punya tutorial how to use modules.